Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Wanda. Jadi pada petang ini, kumpulan kami akan membentangkan pembentangan kes kami, iaitu praktis kerja sosial dengan klien warga emas, yang kami spesifikkan isu kami terhadap warga emas, iaitu isu kekurangan sumber kewangan. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Noni Wani binti Asdin, Muhammad Azim Amir bin Muhammad Amir, Awang Muhammad Zulfakar bin Muhammad Yusuf, dan Muhammad Afizuddin Akmal bin Amir. Untuk pengenalan, warga emas adalah merujuk kepada golongan individu yang telah mencapai usia lanjut, contohnya berumur dari 60 tahun hingga ke atas. Warga emas seringkali dianggap sebagai golongan yang telah bersara daripada pekerjaan tetap dan memerlukan sokongan dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Muhammad Amirul 2020 mendapati bahawa warga emas yang berpendapatan rendah, berstatus bujang sama ada belum berkahwin maupun telah berpisah, mempunyai isu kewangan dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Oleh itu, sebagai pekerja sosial, kami memahami bahawa sumber kewangan memainkan peranan penting dalam menjaga kesejahteraan warga emas. Maka, pekerja sosial menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk membantu mengurangkan beban dari segi kewangan yang dihadapi oleh klien, iaitu klien warga emas. Seterusnya, beralih kepada maklumat klien. Nama klien adalah Julia, iaitu bukan nama sebenar. Jantina klien adalah perempuan dan berumur 63 tahun, berstatus balu. Dan klien menganut kaum Murut, warga negara Malaysia, dan pertuturan bahasa klien adalah bahasa Malaysia. Pendapatan klien mendapat pendapatan daripada pensyen arwah suami dan daripada anak-anak. Manakala kejiranan tempat tinggal klien pula adalah di Kampung Sawah Tuaran. Klien dirujuk oleh Encik Munir selaku ketua kampung kepada pelatih pekerja sosial dan klien pun bersetuju untuk ditemu bual. Jadi pelatih pekerja sosial mencari klien mereka melalui ketua kampung sawah di Tuaran dan beliau mengesyorkan klien X sebagai klien kami yang mana memenuhi kriteria iaitu sebagai seorang warga emas. Beralih kepada permasalahan klien. Klien X berstatus balu dan berumur 63 tahun, iaitu dikategorikan sebagai seorang warga emas. Jadi secara keseluruhannya, masalah yang dihadapi oleh klien adalah kekurangan sumber kewangan, iaitu klien hanya mendapat pendapatan dari duit pensyen arwah suaminya dan mendapat pendapatan daripada anak-anaknya. Klien masih mempunyai loan suaminya yang perlu dibayar pada setiap bulan, iaitu berjumlah RM800 untuk baik pulih rumah. Tambahan lagi, hanya segelintir anak klien sahaja yang memberi belanja, iaitu duit belanja kepada klien dengan jumlah yang sikit dan menyebabkan klien masih tidak berasa cukup bagi berbelanja untuk keperluan harian ataupun bulanan. Jadi sebagai tambahan lagi, terdapat cucu yang kadangkala ditinggalkan bersama klien oleh anak-anak klien yang telah pun bekerja dan telah pun berkahwin. Klien juga mempunyai trauma yang melibatkan kehilangan nyawa, iaitu di mana klien menceritakan tentang peristiwa kehilangan arwah suaminya yang meninggal akibat sakit jantung pada tahun 1927. Klien juga mengalami trauma di mana beliau tidak boleh mendengar orang bergaduh. Hal ini disebabkan membuatkan klien merasakan bahawa jantung beliau berasa laju sehingga boleh pitam. Punca ini berlaku adalah kerana disebabkan satu peristiwa di mana klien menyatakan bahawa terdapat seorang individu yang dikejar di depan rumah klien dan menyebabkan klien berasa takut kerana bimbang akan individu tersebut masuk ke rumah. Beralih kepada sumber data pula. Temu bual dijalankan pada hari Sabtu, iaitu 11 Mei 2024 di kediaman klien sendiri. Temu bual ini dijalankan selama 1 jam 30 minit
dan ianya bermula pada 2 petang hingga selesai dan diikuti dengan sesi bergambar bersama klien dan pelatih pekerja sosial. Dengan itu, pelatih pekerja sosial menggunakan perakam suara untuk merekod perbualan untuk mengumpul maklumat-maklumat berkaitan dengan permasalahan klien dan isu-isu yang dibangkitkan oleh klien. Untuk deskriptif klien secara general, pekerja sosial mendapati bahawa sebelum pelatih pekerja sosial menjalankan temu bual, klien sebelum itu sedang menguruskan cucunya, dan semasa temu bual dijalankan, klien kelihatan berpakaian kemas dan klien agak kelihatan kekok sedikit semasa sesi temu bual dijalankan. Namun, sebagai pelatih pekerja sosial, kami telah pun mencuba membuat keadaan tersebut menjadi keadaan yang terkawal dan selesa agar klien dapat berkongsi cerita tanpa merasa takut. Namun begitu, tidak lama kemudian, klien pun kelihatan tenang kembali untuk menjawab soalan yang diajukan oleh pelatih pekerja sosial dan sudi untuk menceritakan peristiwa-peristiwa dan berkongsi cerita kepada pelatih pekerja sosial. Namun begitu, semasa temu bual dijalankan, terdapat beberapa jawapan yang diberikan oleh klien X kepada pelatih pekerja sosial, di mana jawapan yang diberikan pekerja sosial tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang klien ceritakan dan terpaksa bertanyakan soalan dan menerangkan kembali soalan kepada klien sehingga klien faham tentang soalan yang diajukan oleh pelatih pekerja sosial. Akhirnya, hasil daripada kerjasama yang diberikan oleh klien X, pelatih pekerja sosial telah pun mendapat ataupun memperolehi maklumat-maklumat daripada klien X. Bagi latar belakang dan komposisi keluarga pula, klien X merupakan anak sulung daripada 10 orang adik-beradik, iaitu 6 orang adik perempuan dan 4 orang adik lelaki. Masing-masing daripada adik-beradik klien telah pun berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri. Jenis keluarga klien, jika kita dapat lihat, jenis keluarga klien tersebut adalah keluarga extended. Di samping itu juga, klien merupakan seorang balu dan mempunyai 3 orang anak dan masing-masing telah bekerja dan berkahwin. Oke, baik, seterusnya ialah latar belakang dan komposisi keluarga, di mana klien X mempunyai 3 orang anak pertama, kedua dan bungsu, di mana masing-masing mempunyai pekerjaan antaranya certain point, BPA UMS dan juga bidang pertanian. Status bagi ketiga-tiga anak-anak tersebut ialah berkahwin, mempunyai 2 orang anak, 1 laki dan 1 perempuan, berumur 43 tahun, di mana anak yang kedua ialah berkahwin, mempunyai 3 orang anak 2 laki dan 1 perempuan, berumur 40 tahun, dan terakhir ialah berkahwin, mempunyai 1 orang anak perempuan, iaitu 34 tahun. Bagi latar belakang pendidikan klien pula, klien X menyatakan bahawa beliau hanya bersekolah sehingga darjah 6 sahaja dan beliau tidak menyambung pengajian ke sekolah menengah kerana beliau menyatakan bahawa ibu bapa klien tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membiayai iuran dan belanja persekolahan klien dan adik-beradik yang lain. Klien juga pernah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah Tuaran, Sabah. Bagi kemahiran pekerjaan dan vokasional pula, klien tidak pernah bekerja dan hanya berperanan sebagai seorang suri rumah saja. Dan klien juga mempunyai beberapa kemahiran seperti menjahit dan membuat kuih muih tradisional. Bagi penglibatan keagamaan ataupun spiritual pula, klien menyatakan bahawa klien melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan di Masjid Kampung Sawah Tuaran. Dari segi spiritual, klien menunjukkan aspek spiritual yang tinggi
di mana klien menyatakan bahawa perlunya kita sebagai individu untuk mengingati Allah agar dapat mencapai tujuan hidup. Klien juga menyatakan bahawa klien akan pergi ke masjid setiap kali masjid mengadakan program seperti ceramah-ceramah ataupun gotong royong yang diadakan di sekitar masjid. Bagi fungsi fizikal, kefungsian fizikal klien X berada dalam keadaan yang baik meskipun pada usia 62 tahun, dan klien X tersebut tampak kelihatan masih kuat untuk berjalan sendiri tanpa memerlukan tongkat ataupun memerlukan orang di sekelilingnya untuk membantu klien berjalan ataupun membuat kerja-kerja rumah. Dan klien kelihatan boleh berdiri sendiri, duduk dan sebagainya dengan sendirinya. Dari segi kesihatan pula, klien kelihatan sihat dan berada dalam keadaan yang optima. Namun klien menyatakan bahawa klien mempunyai darah tinggi yang berpunca daripada selepas pembedahan mata klien. Tambahan lagi, beliau juga menyatakan bahawa beliau telah pun mengambil suntikan vaksinasi COVID-19 sehingga suntikan booster, dan beliau juga mengatakan bahawa beliau jarang dimasukkan ke hospital ataupun pergi ke hospital. Okey, seterusnya latar belakang mengenai psikologi dan psikiatrik. Klien tersebut tidak mempunyai apa-apa sebarang latar belakang mengenai masalah kesihatan mental. Akan tetapi, klien mempunyai dua jenis trauma dalam kehidupannya. Trauma yang pertama ialah berkaitan sakit jantung. Klien pernah melalui pengalaman di mana klien menjaga arwah suaminya yang terlantar di hospital selama beberapa bulan. Arwah suaminya itu mengalami sakit kronik iaitu sakit jantung, dan pada ketika itu klien berumur 49 tahun. Daripada pengalaman tersebut, klien trauma apabila mendengar sesiapa saja bercerita tentang sakit jantung, dan klien juga akan teringat pada waktu klien menemani arwah suaminya yang tidak sedar. Klien terkesan apabila kehilangan orang yang tersayang, mengakibatkan klien mengalami trauma yang sangat teruk. Selain itu, trauma yang kedua ialah berkaitan pergaduhan. Klien juga mempunyai trauma di mana beliau tidak boleh mendengar sebarang pergaduhan sama ada di depannya maupun sekadar cerita daripada orang sekeliling. Sekiranya klien mengetahui sebarang pergaduhan, jantung klien akan mula berdetak dengan laju dan klien berasa mau pitam. Ini kerana berpunca daripada satu kejadian di mana klien melihat seseorang dikejar oleh sekumpulan orang kampung di hadapan rumahnya. Kejadian tersebut menyebabkan klien berasa sangat takut dan risau. Akibat dari kejadian tersebut menyebabkan klien mengalami trauma yang mendalam. Namun, keadaan tersebut tidak memberikan kesan kepada kesihatan klien. Perkara ini berlaku kerana berdasarkan pandangan daripada klien, beliau mendapati bahawa dirinya merupakan seorang yang bersemangat dalam melakukan sesuatu. Secara keseluruhannya, klien tidak memiliki sebarang apa-apa secara latar belakang berkaitan masalah kesihatan mental. Seterusnya, aktiviti sosial, komuniti dan rekreasi klien. Klien memiliki hubungan yang rapat bersama jiran dalam kawasan rumahnya. Klien juga selalu minum petang bersama jirannya. Ini kerana hubungan rapat antara klien dan jiran itu, kebanyakan yang tinggal di sekeliling rumahnya itu adalah adik-beradik kepada arwah suaminya. Selain itu, berdasarkan hasil daripada temu bual bersama klien, mendapati bahawa klien sering menghabiskan masa lapangnya dengan bercucuk tanam di halaman rumahnya. Klien juga akan membersihkan tempat klien memelihara kucing belaannya. Klien mempunyai 10 ekor kucing di dalam rumahnya. Klien juga suka membuat kuih tradisional di waktu lapang. Selain itu, klien juga akan pergi ke masjid kampung sawah Tuaran untuk solat berjemaah dan sering melibatkan diri dalam program keagamaan. Klien juga
akan meluangkan waktu lapang bersama cucunya apabila cucunya dihantar ke rumahnya. Dengan melakukan aktiviti-aktiviti berikut, membuatkan klien dapat mengisi masa lapang. Seterusnya, keperluan hidup asas klien. Segala keperluan asas seperti makanan, minuman, ubatan, dan sebagainya, klien akan menguruskannya dengan sendiri. Ini kerana klien yang tinggal bersendirian di rumahnya dan masih mampu untuk menguruskannya sendiri. Klien akan membeli barangan tersebut tanpa bantuan. Ini kerana klien faham akan anak-anak yang mempunyai komitmen keluarga yang tersendiri. Berkenaan dengan keperluan emosi klien pula, klien mendapatkan sokongan dan dorongan daripada anak-anak, cucu serta jiran sekeliling. Hubungan klien dengan anak-anak cucu adalah rapat kerana pada setiap minggu klien akan meluangkan masa bersama mereka. Menurut klien sebagai warga emas, klien tidak mendapat mana-mana bantuan selain daripada SDR. Ini kerana atas faktor klien tidak layak untuk menerima bantuan. Seterusnya ialah faktor persekitaran atau psikososial lain dan kekuatan klien. Faktor adanya sokongan sosial dan emosi daripada keluarga klien menjadi salah satu penyumbang kepada tahap resilient klien. Dalam memastikan keseimbangan emosi, klien berada dalam keadaan stabil. Dorongan dan sokongan daripada ahli keluarga, terutamanya anak-anak, cucu dan jiran-jiran dalam meluangkan masa bersama klien menjadi kepada pencetus daya ketahanan klien kepada resilient yang tinggi. Selain itu, faktor tinggal bersendirian juga dan mampu menguruskan diri klien juga merupakan punca kepada ketahanan diri klien. Seterusnya ialah kekuatan atau kapasiti dan sumber klien. Klien yang merupakan seorang ibu tunggal dan warga emas yang dapat dikategorikan sebagai seorang yang mempunyai tahap resilient yang tinggi. Ini dikenal pasti apabila klien menggunakan coping skill atau strategi daya tindak dalam menguruskan kehidupan seharian klien dengan sendiri. Selain itu, faktor kesihatan klien yang baik dan optimal juga menjadi salah satu faktor kepada pengaruh tahap resiliennya yang tidak menghadapi sebarang penyakit kronik kecuali darah tinggi yang berpunca daripada selepas pembedahan mata. Aktiviti harian klien pula yang melakukan aktiviti bercucuk tanam dan menguruskan kucing belaannya juga menjadi faktor kepada kekuatan untuk menjaga keseimbangan tahap resilient dan emosinya. Menurut klien, sumber klien pula hanya sumber daripada pendapatan pencen arwah suaminya. Pendapatan tersebut hanya berjumlah 1,200 bulan dan wang pencen tersebut klien membelanjakan untuk membeli barang keperluan dan sebagainya. Akan tetapi 800 daripada 1,200 tersebut dipotong pada setiap bulan kerana loan atau pinjaman yang dibuat oleh arwah suaminya untuk membaik pulih rumah ketika arwah suaminya masih hidup. Selain itu, sumber kedua adalah daripada anaknya, akan tetapi tidak kesemua anaknya memberikan wang belanja kepada klien. Berikut merupakan analisis SWOT. Dapat dilihat pada analisis tersebut, kekuatan klien ialah mempunyai sokongan emosi daripada ahli keluarga dan jiran sekeliling. Selain itu, mampu menguruskan kehidupan seharian dengan sendiri juga merupakan kekuatan bagi klien. Seterusnya ialah peluang. Peluang klien adalah menanam sayur-sayuran untuk dijual di tamu mingguan dan menjual kuih-muih tradisional. Seterusnya, bagi kelemahan klien pula, yang pertama ialah faktor usia yang sudah tua menyukarkan klien untuk melakukan aktiviti pertanian, serta kelemahan untuk meluahkan perasaan. Klien lebih suka untuk mengatasi masalah dengan sendiri. Yang terakhir ialah ancaman. Ancaman klien adalah permohonan untuk mendapatkan bantuan warga emas daripada JKM kerana
klien tidak melepasi syarat yang ditetapkan. Okey, baik. Berdasarkan penilaian sosioekonomi klien X, di mana pelatih pekerja sosial mendapati bahawa klien X ini menghadapi masalah untuk mendapatkan bantuan kewangan, iaitu bantuan warga emas, kerana klien X ini tidak layak untuk mendapat bantuan daripada mana-mana pihak kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana klien X ini mempunyai gaji ataupun pencen daripada arwah suami klien X tersebut setiap bulan yang berjumlah 1,200 sebulan. Klien X juga mempunyai pinjaman wang peribadi sebanyak RM800 sebulan untuk baiki puli rumah. Pada masa yang sama, klien X juga hanya bergantung dengan anak yang kedua untuk mendapat bantuan dari segi sumber kewangan, kerana klien X ni hanya rapat dengan anak yang nombor 2 saja. Yang lain klien X tidak beberapa rapat. Setelah penilaian dibuat, klien X ini memerlukan sokongan psikososial bagi membantu mengurangkan kesan trauma serta kesedihan yang dia alami akibat kehilangan suaminya, malah trauma terhadap pergaduhan yang sering terjadi di kawasan kampung klien X tersebut. Klien X ini perlu dibantu dari segi bantuan kewangan, pengurusan kewangan dan juga pengurusan trauma yang dialami oleh klien X jika perlu. Seterusnya ialah penggunaan tools untuk masalah yang dihadapi oleh klien X, iaitu EcoMap. Peta EcoMap menunjukkan bahawa klien X berhubungan dengan hubungan sosial secara visual. Instrumen EcoMap ini untuk menilai hubungan sosial kekeluargaan dan komuniti yang dihadapi oleh klien X. Peta EcoMap boleh membantu dalam mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang hubungan sosial dan keluarga mereka, atau mengenal pasti kawasan pengasingan atau terputus hubungan yang mungkin perlu ditangani. Hubungan klien X dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah lemah. Hal ini dikatakan demikian kerana klien X tidak mendapat sebarang bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti zakat, STR, bantuan kebajikan masyarakat dan juga bantuan warga emas. Sebelum ini, klien X telah hadir ke organisasi tersebut, namun syarat kelayakan untuk warga emas tidak melepasi syarat. Seterusnya ialah hubungan klien X dengan ahli keluarga adalah timbal balik. Klien X dengan ahli keluarga kurang berjumpa dan hanya beberapa orang yang masih berhubung dengan klien X. Ini menunjukkan klien X dengan ahli keluarga masih berkomunikasi antara satu sama lain. Seperti yang dikatakan sebentar tadi, klien X hanya rapat dengan anak yang kedua saja. Selain daripada itu ialah hubungan klien X dengan adik-beradik kuat kerana klien X hanya berhubung melalui alat telekomunikasi. Malahan jika ada masa yang lapang, adik-beradik klien X selalu datang ke rumah untuk menanyakan keadaan klien X. Seterusnya ialah hubungan klien X dengan jiran-jiran adalah kuat, di mana jiran-jiran di kampung klien X ni peramah dan sentiasa mesra untuk membawa klien X bercerita untuk mengisi masa lapang di rumah klien X supaya klien X ni tidak merasa kesunyian. Akhir sekali ialah hubungan klien X dengan pihak hospital adalah kuat, di mana klien X sentiasa menjaga kesihatan dengan baik, di mana klien X sering mengambil ubat-ubatan seperti ubat darah tinggi secara berkala tanpa henti ikut penjadual yang diberikan oleh doktor. Yang seterusnya ialah penetapan matlamat, di mana matlamat ini terdiri daripada 2 matlamat, antaranya matlamat klien dan juga matlamat pelatih pekerja sosial. Matlamat klien melalui jangka pendek ialah mendapat kelulusan kewangan atau bantuan kebajikan seperti zakat, sumbangan tunai rahmah yang mempunyai jumlah yang mencukupi dan mampu menyeret kehidupan klien X. Manakala matlamat klien jangka panjang pula ialah ingin memperolehi kesihatan yang baik dan konsisten serta nasihat doktor untuk penjadualan pengambilan ubat-ubatan secara konsisten tanpa henti supaya klien sentiasa berada dalam keadaan yang sehat. Bagi matlamat pekerja sosial pula, pekerja sosial akan membantu warga emas ataupun klien X ini untuk mencari sumber kewangan ataupun menghubungi
bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan bantuan kewangan seperti bantuan warga emas, zakat, sumbangan tunai ramah untuk memberi kelangsungan hidup serta membuat satu perancangan kewangan. Bagi matlamat pekerja sosial jangka panjang pula ialah menyediakan sokongan sosial dari pelbagai sumber termasuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kerajaan untuk memastikan keperluan emosi warga emas terjaga dengan baik. Seterusnya, pekerja sosial juga ingin mengurangkan trauma yang dialami oleh klien X serta memberi bantuan kewangan dan juga pengurusan kewangan. Berdasarkan pelan tindakan pula, pelatih pekerja sosial akan menjadi orang tengah ataupun broker untuk menghubungkan klien dengan sumber-sumber seperti menjadi orang tengah untuk menghubungkan klien dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana pelatih pekerja sosial ni akan cuba sedaya upaya bagi menghubungkan klien X dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membantu klien X memperoleh bantuan STR dan bantuan warga emas serta membantu klien X dalam merancang belanja harian atau mingguan secara berkesan. Seterusnya, untuk memastikan keperluan asas seperti makanan, perubatan dan keperluan harian yang baik. Pada masa yang sama, pelatih pekerja sosial juga membantu dalam mengurangkan trauma yang dihadapi oleh klien X, di mana seperti yang kita tahu, klien X mempunyai dua trauma, iaitu trauma kehilangan suami dan juga trauma terhadap pergaduhan. Pelatih kerja sosial juga akan berhubung dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit untuk mengurangkan pembayaran pinjaman pribadi klien X. Hal ini dikatakan demikian kerana klien X mempunyai jumlah yang sangat besar, iaitu sebanyak RM800 sebulan. Jadi dengan pihak AKPK ataupun agensi kaunseling dan pengurusan kredit bagi membantu mengurangkan perbelanjaan klien X serta mengurus kewangan klien X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan berkaitan dengan intervensi, di mana intervensi ataupun perawatan ini merujuk kepada pelaksanaan ataupun penyediaan perkhidmatan kerja sosial untuk individu, keluarga dan masyarakat. Intervensi ataupun perawatan ini akan bermula dengan pertemuan antara pekerja sosial dan klien, di mana matlamat intervensi akan ditentukan bersama oleh klien dan pekerja sosial. Dan hasil temu bual kami dengan klien X, di mana kami mendapati bahawa permasalahan utamanya adalah kekurangan sumber kewangan terhadap warga emas, di mana peranan pekerja sosial di sini ialah sebagai broker dan advocator, dan satu lagi adalah sebagai educator. Di sini peranan pekerja sosial sebagai broker, di mana pekerja sosial berperanan membantu klien mendapatkan suatu perkhidmatan ataupun sumber untuk memenuhi keperluan klien sendiri sebagai seorang warga emas dan penghubung sumber. Di sini terdapat beberapa contoh perkara yang menjadi keperluan pada masa ini, iaitu dari segi bantuan warga emas. Dan kami mendapati bahawa klien X tidak mendapatkan apa-apa bantuan seperti bantuan warga emas, BWE, bantuan STR, bekah dan sebagainya. Dan seterusnya adalah peranan pekerja sosial sebagai advocator, di mana berpotensi memberikan perkhidmatan sosial kepada klien. Pelatih pekerja sosial akan berbincang dengan anak-anak klien X berkenaan dengan salinan kesihatan klien X bagi memastikan tahap kesihatan klien X berada dalam keadaan yang optimal. Seterusnya adalah peranan pekerja sosial sebagai educator, iaitu sebagai pendidik, di mana pekerja sosial memberikan pendidikan ataupun pengetahuan kepada warga emas ataupun kepada klien X. Contoh perkara yang perlu ada pada masa ini adalah kemahiran. Tambahan lagi, klien X mempunyai kemahiran seperti membuat kuih-muih tradisional. Di sini pekerja sosial memberikan intervensi dari segi membantu memberitahu bagaimana klien X boleh mendapatkan sumber pendapatan dari kemahiran-kemahiran yang diperolehinya. Sebagai contoh, klien X menjual kuih-muih tradisional yang dibuatnya
dan dijual kepada jiran-jiran, dan anak-anaknya boleh mempromosikan kepada di tempat-tempat kerjanya. Seperti mana yang ditunjukkan dalam analisis SWOT, hal ini sedikit sebanyak dapat membantu klien X untuk mendapatkan pendapatan sendiri dan dapat menggunakan uang tersebut jika berlaku kecemasan. Okey, seterusnya adalah 4.2 di mana perancangan lanjutan dan harapan. Dalam fasa ini, pelatih pekerja sosial mendapatkan bantuan warga emas dengan menghubungkan agensi yang berkaitan dengan klien seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu JKM. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan menghubungkan klien X dengan JKM, pekerja sosial dapat membantu klien memastikan klien X mendapatkan sumber kewangan yang sepatutnya diperolehi oleh golongan warga emas. Selain itu, pelatih pekerja sosial menghubungkan klien X dengan pihak hospital, di mana pelatih pekerja sosial mencadangkan klien untuk mendapatkan permohonan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 dan peka B40, iaitu di mana peka B40 adalah sebuah inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan yang berpendapatan rendah dengan memberikan tumpuan kepada penyakit tidak berjangkit. Oleh itu, besarlah harapan kami sebagai pelatih pekerja sosial untuk membantu klien X agar klien X kami mendapatkan hak keistimewaan beliau sebagai seorang warga emas. Sebagai kesimpulan, dalam menjalankan sesuatu intervensi adalah penting bagi seorang pekerja sosial untuk membantu klien mereka mencapai matlamat, sekaligus meningkatkan semula kefungsian sosial klien serta meneroka permasalahan dalaman yang menyebabkan kepada masalah mereka pada masa itu. Oleh itu, penggunaan pengetahuan mengenai praktis kerja sosial, kemahiran dan penggunaan tools yang bersesuaian dalam menjalankan intervensi terhadap klien sangat penting. Ini kerana melalui penggunaan kemahiran dan penggunaan tools yang sesuai pada fasa meneroka masalah, klien dapat menentukan apakah bentuk rawatan dan cadangan intervensi yang sesuai dapat diberikan kepada klien. Ini akan menjadi penentu kepada rawatan atau cadangan intervensi yang diberikan berjaya atau tidak dan sesuai atau tidak dalam permasalahan utama klien. Sekian, terima kasih.